استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيب الله رب العالمين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد جهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد. قد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama sekali lagi dan selama-lamanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apa jua yang datang, apa jua musibah, apa jua lah, mungkin terkena pada kita, mungkin terkena kepada rakan kita, mungkin terkena kepada semua seluruh Malaysia, seluruh dunia, dan mungkin kita tak kena. Jadi maknanya kewajipan kita ialah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah beri peluang lagi pada kita untuk kita tebuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Mungkin kita bila kita pejam mata, mungkin kita salah 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas. Jadi maknanya kita berbanyak-banyaklah. Jadi mana kita bersyukur kepada Allah SWT sebab Allah SWT memberikan ruangan dan kelapangan untuk kita bersama-sama kita mengisafi dan juga maknanya setiap musibah yang berlaku kepada kita dan umumnya semua kepada seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita pada malam ini mungkin saya orang yang utama rasanya orang asing, bukan orang asing, orang daripada luar lah. Imam di sini mungkin kan. Imam di sini mungkin ada kuliah lah. Saya orang yang utama sebenarnya selepas daripada Covid ni rasanya lah. Tahu apa yang diberitakan oleh Imam tadi. Jadi mana saya orang yang pertama. Bunyi kata kalau kata ni, bunyi juga dia kena tutup. Tapi saya ada seorang sini buat apa lah, saya tutup kan. Jadi mana tak payah tutup lah. Duduk dekat-dekat. Satu dekat-dekat aja. Boleh tak? Tak apa. 1 meter. Yang ni jarak dia okey cantik. Yang tu jarak itu apalah. InsyaAllah mudah-mudahan kita ikutlah. Ini antara benda-benda yang mungkin satu hukum yang baru yang mana kita tak nampak kelebihan sebenarnya. Bila kita tak nampak macam-macam kita macam-macam kita kata sembahyang pun macam ni, itu di antara pada perubahan hukum itu menjadi idza dhaqa amru ittasa. Apabila satu hukum itu mana kuat kan, mana boleh macam ini, ittasa, hukum itu akan menjadi luas. Bila jadi luas ni sebab musabab. Sebab apa? Mungkin suatu benda, satu penyakit, suatu apa dan segala-galanya lah memberikan kemudaratan kepada kita. InsyaAllah kita mudah-mudahan. Jadi maknanya ketaatan rakyat Malaysia ini membuahkan hasil. Boleh kita rasa tak membuahkan hasil? InsyaAllah memang kita dah dapat rasa dah. Tengok di negara luar ni, Allahu Akbar, tidak membuahkan hasil. Apabila maknanya berlaku satu-satu penyakit seperti mana COVID-19 ini tuan-tuan. Jadi mana kalau kita tidak ikut mana pemimpin, tak taat kepada pemimpin, tak elok punya tuan-tuan. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita pada malam ini kita akan sambung pelajaran kita yang lepas. Sikit sebanyak intro sebagai rasanya reflect like rasa macam nak lupa lah sini kan, sebelah sini rupanya dah lama, mungkin dah lama sangat lah kan. Kalau tak ada kuliah ni takkan saya nak datang sini kan, nak ronda-ronda buat apa kan, jauh kan. Jadi maknanya rasa macam lupa lah. Dia kena peringat. Masuk belah kiri lah rupanya. Jadi dulu tak ada pejam mata zoom sampai sini kan. Sekarang ni jadi macam dah 2-3 bulan ni macam kiri ke kanan ya. Kiri. Jadi macam tu.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala hantarkan saya jadi mana sebagai orang yang muqaddimah ini permulaan kuliah kita bulan Julai, dan insya-Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lepas daripada 31 Ogos ini jadi maknanya kita buat dengan secara normal. Kita nak yang tu jelah. Bukan kita nak langgar, tidak. Kita doa kita itu Allahu Akbar. Memang kita rasa doa orang Malaysia yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa sangat tuan-tuan. Tengok keadaan, insya-Allah mudah-mudahan. Hadirin para pendengar, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Insya-Allah kita pada malam ini masih lagi kita memperbincangkan mengenai perkara-perkara kesempurnaan kebersihan dalam solat kita. Bermula daripada perkara yang sunat dan diakhiri dengan perkara-perkara yang makruh. Kita ambil dua. Sebab apa makruh ni? Benda yang boleh buat tapi Allah Taala benci. Dan perkara yang kita nak kena buat itu perkara-perkara yang haram. Lebih-lebih lagi mana perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala. Sembahyang sah tapi batal pahala, bukan batal pahala, mengurangkan mana pahala tersebut. Jadi mana kita nak dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi di dalam suasana kalau kita ambil daripada peringkat awal PKP ni tentang Allahu Akbar. Kita rasakan betapa nikmatnya kita duduk di rumah tuan-tuan. Saya yang tak boleh keluar, tuan-tuan tak boleh keluar, duduk. Takkan bunyi azan sembahyang isyak, sembahyang maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk serokok tak rasa apa benda. Mesti kita rasa malu dekat bini, dekat anak, dekat apa, dekat semua macam-macam lah. Bukan dekat setakat bini saja kan. Aku ni Hindu ke Islam ke apa kan, bunyi azan buat tak tahu kan. Jadi mana kita manfaat yang mana banyak kalau kita tilik dan kita rasa manfaat yang Allah Taala berikan kepada kita waktu PKP. Jadi maknanya Allahu Akbar. Saya pun macam tu juga tuan-tuan. Boleh ajak anak dan macam-macam lagi dah tuan-tuan. Boleh berjemaah daripada subuh sampai lepas tu isyak tuan-tuan. Sebelum ni tak pernah tuan-tuan. Tak pernah penuh tuan-tuan. Sebab apa? Saya keluar. Dia tak pernah juga. Tak pernah nak jemaah, nak turun tak boleh. Anak kecil-kecil semua tuan-tuan. Takkan nak usung anak-anak 3-4 orang turun bawah tuan-tuan. Turun masjid tuan-tuan. Jadi maknanya hikmah di sebalik mana pengajaran yang Allah Ta'ala musibahkan kita ni, satu pengajaran yang boleh mengubahkan tabiat kita, yang boleh mengubahkan tabiat dan berbagai lagi dah. Yang kita nak lah. Orang yang tak nak tu boleh berubah macam-macam komplain sana, Allah ni semua tak betul, semua tak betul kata. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Okey. Dan seterusnya adalah mana sifat yang kita nak ialah di dalam orang panggil apa, usaha kita untuk nak mendapat amal ibadah ataupun sifat-sifat solat itu, maknanya daripada takbir tadi sehingga kita beri salam ni semua nak daripada Nabi SAW. Mana kita buang sikitlah perkara-perkara makruh tadi ni. Ada juga banyaklah di antara perkara-perkara makruh yang kita lakukan dalam solat kita. Bermula daripada hadis Nabi SAW tuan-tuan, di mana kata Nabi SAW, dia kata daripada Muhammad bin Hanafiyah, daripada bapanya, Nabi SAW bersabda, kunci solat ialah mana bersuci. Itu yang kita nak. Jangan kita tak ambil air sembahyang pula. Mana ambil air sembahyang, semua orang boleh ambil air sembahyang, tapi kena sempurna. Jadi mana slogan yang kita nak sebut, kita sempurnakan jadi mananya hidupmu, sempurnakan mana imanmu, sempurnakan. Jadi mana kita nak sempurna itu. Yang lain tu semua orang boleh buat, tapi nak sempurna tu jadi mana kita kena belajar. Mana sebab hadis Nabi SAW dia kata kunci solat itu adalah mana bersuci. Kunci solat apa nak? Miftahus salah. Miftahus salah tuhur wa tahri muha at-takbir wa tahlil luha. Apa dia tahlil dia? Iaitu mana taslim. Kata tahlil buat apa nama baca qulullah tu kata. Tahlilnya akhirnya ialah maknanya penutupnya ialah kena memberi salam. Itu di antara tiga. Yang mana daripada mana takbir dan juga mana daripada takbir tadi ni sehinggalah kita memberi salam, maka di dalam pertengahan tersebut jadi mana kita kena jaga sangat-sangat. Perkara-perkara yang boleh membatalkan solat kita, itu lebih lagi dah. Memang kita jaga. Bila kita sembahyang Allahu Akbar, kita nak garu sikit, jadi mana ada syarat-syarat dia letak macam ni.
Jadi maknanya jangan kita bertikailah, masalahnya jangan bertikailah, semua sudah dipatuah dah. Adakah sah solat kita pakai macam ni? Tak payahlah, tuan-tuan tengok sendirilah fatwa tu bukannya baru kan. Benda ni 3-4 bulan dah kan. Tak payah duk heboh lah bab-bab macam ni kan. Tak payah duk heboh lah kata bab-bab yang mana yang selang-selang macam ni, tak payah heboh dah. Kita ni siapa? Mufti ke? Tak. No, ramai lagi mufti dunia tuan-tuan. Kalau kata tak ikut tuan-tuan, Madinah, Allahu Akbar, buka, tengok tutup balik pula. Tak kira lah bumi mana sekalipun tuan-tuan. Itu di antara itu dah di antara maknanya undang-undang untuk nak mencegah. Bila nak mencegah ni tak kira kau Mekah ke kau Madinah ke sekalipun, jadi maknanya itu di antara untuk kita nak mencegah daripada menularnya penyakit. Tu dia syarat dia. Kalau kau tak mau buatlah. Tambah lagi pula. Kita macam tu juga tuan-tuan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut tuan-tuan. Tak ada dalam sini apa ni. Jadi mana rugi tuan-tuan. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, biasa kuliah kat rumah kan. Biasa kuliah kat rumah setiap hari yang gitu ni. Pakai online kan, pakai telefon kan. Nampak kain-kain, nampak kain buruk, nampak kain pelekat semua ada sini, nampak orang. Kan? Hari ni ibu saya nampak orang. Tidak tu, semalam kain buruk juga nampak depan saya. Lagi apa lagi macam-macam lah, basikal duduk kat atas tu lah, apa semua macam-macam. Tapi orang tak nampak lah pakai telefon. Sini semua kita nampak lah. Tuan-tuan nampak saya dan saya juga mana nampak tuan-tuan. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu hadis yang pertama sekali, itu di antara 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunci solat itu ialah mana kita bersuci. Macam ni suci daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar. Itu yang paling penting tuan-tuan. Hadas kecil tuan-tuan, kita kena sempurnakan, jadi maknanya berwuduknya kita. Kalau tidak sempurna wuduk ni tuan-tuan, kalau kita setakat ambil macam ni tuan-tuan, jadi maknanya bila tak sempurna wuduk, maka tak sempurnalah. Bila tak sempurna wuduk, maka tak diterima wuduk tersebut. Apabila kita salat, maka Allah Ta'ala tak terima. Allahu Akbar, buta tuli saja kita tak dapat ada. Ini antara benda-benda yang, sebab apa? Nabi apabila dia cerita dalam hadis Nabi SAW, dia kata sebelum kau apa? Nak berwuduk, maka kita kena selati dulu, basahkan, membasahi anggota-anggota yang kita nak lalui. Yang pertama, yang wajib tadi ni, kita kena basuh dulu. Sebab apa? Supaya ketiga kali yang kita buat itu maknanya mengikut sunnah Nabi SAW. Ini kita buat 3 kali, tetapi baru sekali baru. Faham tak? Kita dah basuh 3 kali dah, 3 kali, baru sekali. Sebab apa? Kita basuh macam ni. Kalau kita basuh dengan sempurna, dengan cara elok, dimulakan dengan kita menyelati, membasahkan mana anggota-anggota yang wajib, lepas tu baru kita ambil yang pertama, ambil yang pertama, yang kedua sampai elok, lepas yang ketiga pun sampai elok. Ikutlah sunnah tadi ni. Itu kena ingat tu. Kita kadang-kadang kita ambil memanglah 3 kali tuan-tuan. Sekali ni. Sekali ni. Baru sekali. Baru dapat yang wajib, yang sunat tak dapat. Rugi tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini kita nak bicarakan pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan jadi mana bila kita dengar saja malam ni tuan-tuan, jadi mana kita dapat manfaatkan mana ilmu yang kita yang kita pelajari. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi yang pertama sekali adalah mana niat tuan-tuan biasa. Dah maklum dah kalau kata niat ini merupakan satu rukun. Yang tak dapat tidak mesti kena ada. Kalau orang tu tak ada hati, jadi mana tak boleh sembahyang lah. Sebab apa? Yang bergantung pada hati ni niat dia kan. Dia tengok cek tengok hati pun tak ada. Kau tak ada sembahyang lah tu. Duduk sebelah itu tak ada sembahyang. Sembahyang buat apa? Kan? Hati tak ada. Maka niat adalah satu merupakan mana rukun yang pertama. Bila sebut kata rukun yang pertama tu dalam sembahyang, dia merupakan satu rukun yang dilaksanakan dengan serentak bersama dengan takbiratul ihram. Dimulakan dengan serentak kan. Kalau kata niat nak puasa tuan-tuan, niat malam ni besok kita puasa kan. Ini sembahyang ni muqtarinan bi fi'lihi, menyertai dengan perbuatan. Allahu Akbar. Bila orang tanya pula, ustaz, tak angkat boleh tak? Allah, nak tanya apa lagi yang tu? Kau tak angkat sudah. Itulah kita nak cerita bab perkara yang wajib, bab perkara yang sunat, mana kita kena belajar semua. Baru kita tahu kita angkat ni
Kita nak yang sunat. Sunat tu apa? Bila kita buat, jadi maknanya dapat pahala. Bila kita tinggal tak dapat apa. Tetapi kita ingat kelebihan yang sunat itu boleh menampung segala yang wajib-wajib tadi ni. Tanpa sikit-sikit yang wajib ni. Mana kita buat lah. Bila kita buat, alhamdulillah. Maka kita pun angkat Allahu Akbar. Boleh lah buat macam ni, boleh kan? Tak ada masalah. Tetapi nak menepati apa yang Rasulullah SAW jadi mana terangkan dalam hadis. Jadi mana kita menepati dengan kehendak mengangkat di antara kepala bau dan di antaranya lah kita duduk sini sama dengan sini. Kalau kita duduk sini tak sama. Dan ini pula menghadap kiblat pula. Kalau kita perempuan duduk sini Allah, duduk sini menghadap kiblat. Jadi mana sama juga tuan-tuan. Cuma perempuan ni sikit ada sikit dia punya kelainan dari segi maknanya akhlak. Kalau dia buat macam ni pun sah tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini jantan ke betina ni, masa mayang ni tu dia pelakon-pelakon macam tu dia macam langsui lah tengok. Kan? Sah ke tak? Sah, tak ada masalah, tapi jenis apa tak ada adab langsung ni. Kan? Jantan ke betina ni, pakai telekong jantan ke rasanya? Tak. Jadi, sebab apa? Dia tak belajar. Bila tak belajar ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Habislah. Jadi fitnah kepada orang habis semua. Menjadi fitnah kepada ke semua mana jemaah-jemaah, ke wanita-wanita yang ada di situ. Jadi semuanya jenis apa ni? Hadirin para pendengar muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi apabila kita dah tahu dah mana niat itu mana pasang di mana di hati. Bila kita pasang di hati ini ada daripada syarat-syarat dia qasad, ta'arud dan juga mana ta'yun. Mana kita fahamlah qasad, ta'arud, ta'yun, dan kita ambil dulu niat. Dia merupakan satu lintasan. Niat merupakan satu lintasan untuk melakukan sesuatu ibadah. Ia akan membezakan di antara amalan ibadah ataupun tidak, sunat, fardu. Itu ada qasad, ta'arud, ta'yun. Qasad kita nak sembahyang apa? Sembahyang maghrib ke, sembahyang isyak ke, sembahyang subuh ke, itulah dia. Kita nak membezakan dah. Kita boleh buat belaka dah, daripada dulu sampai sekarang. Tapi kita nak tahu dah dia punya planning ni tu. Bila kita tahu dah planning, jadi maknanya kita tak rasa ragu-ragu lagi dah. Bila kita dah belajar dah qasad, ta'arud, ta'yun, dah cukup dah tu. Jadi mana bila kita buat tu Allahu Akbar, kita dah tahu dah, kita langkah ke masjid tu, kita dah tahu dah qasad, mana kita dah ta'arud dan juga mana kita dah ta'yun, boleh membezakan di antara sunat ataupun yang wajib. Kita dah tahu siap dah. Mudah itu sebab ni soal jawab remeh-temeh tentang solat, tapi anda malu nak bertanya, lepas tu semua pakai tak buat belaka. Malu, pasal malu nak tanya. Itu melekeh semua tu. Aku dah buat daripada dulu dah. Macam saya mengajar tajwid dan tuan-tuan. Dia mengajar tajwid. Bila buat halaqah ni, kita dah ajar tajwid. Dia kata, tuan, saya mengaji tajwid ni dah 10 tahun dah. Apa dah sikit-sikit salah. Saya dah mengaji dah 10 tahun dah tajwid ni. Allahu Akbar. Bukan masalah 10 tahun kau mengaji ke 20 tahun ke, masalah kau baca salah. Bila baca salah kita kena tegur lah. Bila kita tegur banyak kali dia marah pula. Sah. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dengan sebab itulah jadi mana amalan yang dilakukan untuk nak membezakan di antara amalan ibadah ataupun tidak, atau fardu ataupun jenis ibadah yang kita lakukan. Maka bertepatanlah dengan hadis Nabi SAW itu nak membuktikan bila kita sembahyang tu kita boleh dapat membezakan di antara sembahyang apa. Maka kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Sungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Itu masalah sebenarnya. Jangan kita maknanya kiaskan niat itu kepada amalan yang lain. Tengok orang tak pakai tudung, dia boleh memberikan alasan. Dia kata, aku ni tak pakai tudung, aku ni lebih baik pada kau yang pakai tudung lagi. Janganlah macam tu pula. Allahu Akbar.
Susah sungguhlah manusia ni kan. Tuan-tuan, masa COVID-19 bermula tuan-tuan 3 bulan, semua pakai jadi alim belaka tuan-tuan. Tengoklah Facebook, semua jadi alim. Yang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni kata betul ni. Allahu Akbar. Ya kita duduk, kita ustaz-ustaz pun naik pening juga. Betul juga yang ni. Semak kitab. Dah, salah kan? Nanti ada pula kena fatwa baru pula. Dan macam-macam tuan-tuan. Okey, kita lihat mana matan daripada hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bisa dengar ke hadis tu kan? Memang bisa dengar. Tiap-tiap hari orang dengar kan. Jadi maknanya mana fungsi dia? Innamal a'malu binniyat. Kata innamal a'malu binniyat. Kata ini semua hadis ni ustaz ni baca tiap-tiap. Mana setiap ustaz mana datang sini semua baca hadis tu belakang. Ya tuan-tuan, mana fungsi dia tuan-tuan? Itu sebab mana fungsi dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benda-benda yang baik. Jadi maknanya fungsinya adalah baik. Mana bergantung kepada niat tadi. Kalau kata benda tu jahat tuan-tuan, kalau kita fungsikan niat baik, tak jadi tuan-tuan. Minum arak tuan-tuan, alhamdulillah, celaka betul orang ni. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita berbalik pada perbahasan kita lah. Ada kitab ni, kalau tak ada kitab dia naik berapa naik lain lagi nak. Turun pada kitab kita ni. Kan? Selain daripada itu juga tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ni membicarakan tentang niat. Betul lah. Dalam kitab ni nasihat juga dia kata, kita ni duk cara tentang niat, jangan pergi ke tempat lain pula pada berbicara. Kenalah kat saya. Dekat kitab ni kena dah kata padam kau bagi. Dia nasihat, jangan duk berapu merata dia kata. Komik kitab ni baca cukup dia kata, beri faham kepada benda ni. Jangan duk berapu dia kata. Okey. Apabila kita membicarakan tentang niat, jangan kita campurkan benda-benda yang lain lagi. Pada sesuatu amal ibadah, apabila kita membicarakan tentang niat, pada sesuatu amal ibadah, kita tidak dapat lari juga daripada membincangkan bahawasanya niat itu sesuatu ibadah yang mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kemuncak yang utama sekali. Sebab apa? Kerana apa? Kerana Allah. Kita buat ni kerana apa? Kerana Allah. Kita ni buat ni kerana apa? Nak mencari keridhaan Allah. Bukan aku buat ni kerana apa? Kerana Allah Taala beri ganjaran. Belum lagi sempurna iman kita. Belum lagi sempurna. Jangan kita duk amalkan benda yang macam tu lah. Kenapa kau buat ni? Kelebihan dia baik mana ni. Macam bulan Ramadan tuan-tuan, ada malam yang ke-16 tuan-tuan. Malam ke-16, dia kata malam ke-16 ni kita mendapat bidadari kan. Bila dapat bidadari, semua pakat turun habis semua. Penuh malam 16 semua penuh. Sebab apa? Dapat bidadari. Yang seperempuan tak dapat bidadara. Semua tengok mana perempuan ni tak ada semua muslimat. Sebab apa? Bidadara tak dapat. Nak dapat sangat bidadara, jadi mana pergi dekat ni, dekat Selayang adalah. Kat sini pun banyak daun bidara. Itu adalah. Sama lah juga tuan-tuan. Bila kita si lelaki ni dapat bidadari, yang perempuan pun dapat bidadara jugalah. Dia khusus kepada lelaki, ar-ru'asa, ketua dalam agama. Kalau dalam soal bab makanan, dia kata perempuan. Tuan-tuan, kalau kita berbicara dalam fiqh muamalat tuan-tuan, kalau dalam bab makanan ni tuan-tuan, tak kira beri makanan, sedekah makanan, dia mula kepada perempuan tuan-tuan. Sebab apa? Yang duk masak itu adalah perempuan tuan-tuan. Tapi dia cerita dalam syarah, dia kata ini khusus untuk perempuan. Dia kata yang lelaki pun sama jugalah. Dia tak sebut lelaki, dia sebut perempuan dua. Ni pun sama jugalah. Sebab apa? Ketua. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan kita lihat lagi, mana satu pekerjaan hanya akan dikira sebagai amal ibadah jika lintasan hati kita ini beribadah kerana apa? Kerana Allah, dan bukan kerana perkara yang lain. Maka disertakan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan lintasan ni dia datang, lepas tu dia lari, lepas tu datang pula, lari, datang pula, lari, datang pula, lari, datang pula. Oi, jangan main ni. Ini memang karut nah. Semua orang tak tahu tuan-tuan. Kita duduk sebelah ni mah, pakai sopan tengok.
Kita belum tahu lagi lintasan saja. Cuma kita kena belajar dan kita pelajari dan kita kena praktik. Kita lawan juga dengan setan-setan tadi. Itu dah. Allahu Akbar. Macam mana ni kita nak mencegahkan maknanya amal ibadah kita, mana kita ini lintasan-lintasan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki, tangan semua tak berfungsi pada ketika itu, tak boleh nak buat apalah. Mari sikit. Kalau kita di luar, makanan sikit, kita boleh minta macam tu. Tetapi di dalam sembahyang tuan-tuan, yang kita boleh lakukan permintaan itu adalah ni mulut kita, itu saja tuan-tuan. Jadi syarat saja. Allahu Akbar, itu syarat lah. Kan? Itu syarat saja. Itu sebab jadi maknanya dia bergantung kepada niat. Sebab apa? Apabila kita melakukan mana amal ibadah itu, mana tumpuan kita, komunikasi kita, maknanya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab maknanya kita bersih niat kita. Walaupun niat kita itu, walaupun hati kita itu mana bercelaru, masuk keluar, mana kita ambil jalan. Macam mana kita nak cari jalan untuk kita nak tetapkan niat kita, hati kita tu dalam amal ibadah kita. Macam mana agak-agak tu? Tuan-tuan, cara yang mana musannaf dia sebut dalam ni dia kata kita cubalah. Bila kita baca suratul Fatihah tuan-tuan, kita cuba translate kita sendirilah. Bukan translate kita sendiri, kita translate tengok makna-makna tu. Barulah kita ini ada kerja dalam sembahyang. Kalau contoh Allahu Akbar tu kita dah translate dah. Allah Maha Besar. Janganlah kita sebutlah kan. Allah itu mata jadi terbeliak tu kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mana kita faham makna dia, baru hati kita tak celaru kan. Sebab apa? Kita ada kerja dalam tu. Bila tak ada kerja tuan-tuan, macam mana? Lala sekarang ni tak sekolah lagi, saya pun ngajar sekolah juga tuan-tuan. Pergi kerja dah siap dah pergi doa. Apalah kerja aku ni buat tak tahu nak buat apa kan. Lu main Facebook habis-habis. Kan? Jadi mana kita? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Translate. Sambil lalu lah. Jangan kita terjemah pula masa tu kan. Masa baca tu terus kita terjemah. Itu sebab jadi mana orang Arab ni bila dia baca tuan-tuan, jadi mana dia boleh menangis tuan-tuan. Sebab apa dia tahu? Kita pun nak buat juga tapi tak boleh. Kita buat juga, kita lakonkan juga. Tapi nak laku macam mana aku tak reti langsung. Belajarlah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Kau lintahlah gajah lintah depan, aku tak tahu dah. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Puji. Mana kita sudah translate dah. Baik, ini dah. Ingat ke begini dah. Lagi apa baca apa lagi? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. InsyaAllah kita cubalah. Saya pun nak cuba, tuan-tuan pun nak cuba juga. Jadi mana kita cuba tengok. Bukan banyak pun tuan-tuan. Suratul Fatihah kita hafal makna dia. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi kita hafal makna dia. Tahiyat kita hafal makna dia. InsyaAllah tuan-tuan. Kerja kita bila kita takbir saja, bila kita duduk dalam sembahyang, kerja kita lain tak ada dah. Mana kita fokus kepada tu, kepada makna-makna itu, baru peringkat yang pertama tuan-tuan. Belum lagi naik martabat. Bila naik martabat ni tuan-tuan, disertai dengan makna dan bacaan tersebut boleh menangis. Sebab apa? Dia mengenangkan ayat suci Al-Quran, kebesaran mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi itu di antara peringkat permulaan. Jadi tuan-tuan, selain daripada itu, apabila kita membicarakan tentang niat pada sesuatu amalan ibadah, kita tidak dapat lari juga untuk kita nak membincangkan bahawa niat itu adalah sesuatu ibadah. Satu ibadah yang
Orang panggil apa? Untuk nak meletakkan dalam hati kita. Niatlah tuan-tuan. Walaupun kita sebut kata innamal a'malu binniyat, jadi maknanya kita biasa bila kita sebut kata setiap mana pekerjaan itu dengan niat, tetapi bahwasanya niat itu satu peranan yang cukup kuat dalam amal ibadah. Apa-apa pun dalam amal ibadah, niat tu. Kalau kata terpesongnya niat kita, habis. Nah, tu setiap kita tengok orang berjaya tuan-tuan. Bila dapat PhD ataupun dalam tak kira lah dalam bidang apa, dalam accountant ke ataupun dalam bahagian pemasaran ke, dia ni seorang yang berjaya. Lepas tu masuk pula dalam bank ke apa ke, kerja sebagai bank dan sebagai pegawai besar. Jadi mana tuan-tuan, kita perasaan kita jadi mana kita ni bukan kata perasaan, memanglah dia ni sudah berjaya. Tetapi pada hakikatnya dia tu kalau kata niat tak betul tuan-tuan, masuk kerja bank bukan sebagai kifayah, bukan tuntutan daripada agama. Kalau dia niat tak betul, dia akan curi duit dia. Dia tak curi lah tanggung macam tu tuan-tuan. Macam penjamun terbus tu, dia curi melalui besar 10,000 tu dia. Satu saat masuk 10,000 tu. Suka sangatlah. Sabit saya pun tak kena ke tidak? Saya pun kena juga. Dulu lah mula-mula tak ada duit tu. Cerita 20 tahun yang lepas tu. SIM card anda memenangi 10,000. Oh tu dia. Kita dengar 10,000 kan, duit dalam bank ada masa tu ada 3-4 ribu. 10,000 kau, ni boleh beli rumah ni. Lepas tu kata tuan ni nasib baik dah saya ni taklah bodoh sangat kan. Bukan kata bodoh, dalam bank saya tu ada RM10 dah. Kita bagi, dia kata tuan boleh ambil akaun ni sekian dia bagi ada cara tu kan. Sak dia kata okey saya dah ni dah. Dia kata tengok ada RM10. Celaka betul orang ni, dia kata. Allahu akbar. Hadirin pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Wa ma ubiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita lihat tuan-tuan, yang katakan pekerjaan kita, amalan kita itu perlu kepada niat tuan-tuan. Lebih-lebih lagi dalam sembahyang tu lagi dah tuan-tuan. Jangan benda-benda yang jahat, cukuplah. Kalau kata benda yang boleh memberikan satu fitnah yang besar tuan-tuan, jadi maknanya akan memberikan kemudaratan kepada Islam yang ada dan keseluruhnya. Dulu kita kata benda macam ni kata memberikan satu tangkapan daripada orang yang bukan Islam. Satu fatwa yang dikeluarkan oleh mana kerajaan melalui mana mufti-mufti buat macam ni dia. Apa ni orang kafir? Tak tuan-tuan. Ini undang-undang yang ada di dalam Islam. Kau mana tahu? Senang kau nak kata ni fitnah. Tak ada. Ini bukan fitnah. Ini ada satu undang-undang yang mana akan memberikan kemudaratan jika kalau tak buat. Inilah tindakan mencegah daripada penyakit. Itu saja. Mana jalan lagi penyakit? Dia kata dalam supermarket semua orang boleh masuk. Iyalah, itu soal global, soal ramai dia orang yang masuk tu bukan kata orang Islam lah ke. Kalaulah dalam supermarket tu semua orang Islam semua masuk, kita boleh buat sah-sah juga macam ni kan. Jadi maknanya adalah Islam, jadi mana adil lah tuan-tuan. Tapi kena jaga SOP dia tu. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, kita lihat bagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari mana? Padahal mereka tidak diperintahkan mereka supaya dia menyembah Allah dengan apa? Mengikhlaskan ibadah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap dan teguh di atas mana? Ketauhidan. Itu yang pertama sekali. Semua ada sejarah belaka tuan-tuan. Semua ada sejarah belaka. Yang pertama sekali nak menetapkan iaitu ketauhidan supaya mereka itu mendirikan salat serta memberi zakat ataupun benda-benda yang lain, dan demikian itulah agama yang cukup benar tuan-tuan. Tak ada lagi dah kelonggaran tuan-tuan, begitu banyak rukhsah. Semayang 4 rakaat tuan-tuan, Zuhur dengan Asar tuan-tuan 4 rakaat tak boleh, nak kurang tak boleh. Ada tak semayang 2 apa namanya Zuhur?
Ada tak? Adalah jamak kan. Walaupun ditetapkan 4 rakaat tetapi ada rukhsah kemudahan untuk orang apa? Orang safar, orang musafir. Kita kena buat lah. Dia kata, masjid banyak. Bukan masalah masjid. Kalau ada masjid tepi dong sekalipun, jadi mana kalau buatnya itu rukhsah dalam Islam. Begitu juga yang ni, itu di antara kemudahan. Yang mana sebelum ini kita tidak nampak, tuan-tuan. Sebab apa, penyakit ni tak pernah pun menular dalam seluruh dunia ni, tuan-tuan. Jadi tak pernah dengar penyakit COVID-19 ni, tuan-tuan. Kalau zaman Nabi dulu, dalam satu Korea sahaja, ta'un lah apa semua, jadi mana senang nak mencegah. Sebab apa, kita dah dapat dah formula, apa nama, kuman, tuan-tuan. Kita dah dapat formula dan kita ada vaksin pula untuk nak mencegah penyakit tersebut. Ni tak dapat lagi, tuan-tuan. Kita kena buat cara macam ni lah, tuan-tuan. Macam sokong kerajaan. Bukan masalah sokong kerajaan, ini penyakit, tuan-tuan. Bila kau sakit kau makan kambing, kau makan siput, kau kena lah. Kau nak makan lah, tak ada masalah. Tapi kau kena sendirilah, kan? Kalau kita lihat pula di dalam mazhab Syafi'i, setiap orang yang berniat dia menunaikan salat mestilah menyempurnakan ada beberapa perkara, iaitu 3 perkara yang saya sebutlah pada mula tadi ni. Iaitu qasad. Mau panggil al-qasad. Qasad apa dia? Iaitu kita melintaskan hati bahawa ingin aku menunaikan solat. Ada lintas ke tak? Kalau tak ada lintasan ni, jadi maknanya orang tu memang tak adalah. Memang hati dia dah operate, buang hati dia tu. Memang tak ada lintasan langsung. Macam orang jantan nak jadi betina. Orang jantan nak jadi betina, dia tengok betina kan, dia tengok orang jantan, tengok tak ada apa benda pun, tak ada nafsu pun. Macam Syekh Sajjad ni kan, dia tengok agak-agak dia ni agak seronok lah orang jantan ni, tak rasa apa benda pun. Sebab apa, dia pun sama juga, takkan dia nak ni. Jadi maknanya benda ni boleh berlaku, tuan-tuan. Okey. Dan maknanya apa yang dikatakan al-qasad itu mana, tuan-tuan? Iaitu kita meniatkan, makna dia panggil ta'arud. Ta'arud ni, tuan-tuan, iaitu kita meniatkan fardu bagi membezakan di antara sembahyang fardu ataupun yang sunat. Okey, dah lepas saya benda tu. Saya dah cerita dah tadi ni. Dan seterusnya yang kedua iaitu ta'ayyun. Ta'yin ke ta'yun ke? Jadi mana dia melintas dalam hati jenis sembahyang, sama ada sembahyang subuh ke, ataupun sembahyang zuhur ke, ataupun sembahyang asar ke, atau sembahyang isyak. Itu dipanggil ta'ayyun. Ingatlah 3. Mengaji lama dah. Orang tanya, ada berapa syarat dia? Bila kita nak sembahyang, nak buat amal ibadah, ada berapa syarat? 3 syarat. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'ayyun. 3 tu. Ni orang tanya, mengaji berpuluh tahun, tanya tak boleh jawab. Tak marah pun, saja nak peringat mengaji tengok lama bukan main dah. Bukan kata tuan-tuan, saya sendiri pun tak boleh nak jawab. Ambil tauliah dulu, kok duk mengajar dah tu qasad ta'arud ta'ayyun tu, tak boleh lagi nak membeza lagi. Allahu Akbar. Nampak macam mana Melayu mudah lupa. Jadi di sini, tuan-tuan, mana ta'ayyun itu ialah kita melintaskan di dalam hati jenis sembahyang, sama ada sembahyang yang kita nak sembahyang tu lah, zuhur ke apa, mana lintasan. Jadi mana niat untuk menjadikan makmum adalah wajib jika dia menunaikan solat secara berjemaah. Dialah kalau tidak, tak dapat pada jemaah, tuan-tuan, kan? Maknanya lintasan itu mestilah bila ada kita mayang seseorang, Allahu Akbar, bantu orang jahil mari takbir, budak lagi ya Allah, ada lagi puak jahil Malaysia ni. Apa, takbir lah dulu. Dah rasa nak cuit belakang sangat, kau takbir lah dulu. Janganlah jauh sangat. Kalau kita jarak 1 meter ni tak payahlah dah buat. Kita ni kan nak cuit dengan kaki kot kan. Kalau kata normal kita semayang tepi, tuan-tuan. Sekarang ni kena jarak 1 meter. Mana sampai kita punya ni, tak sampai. Tu sebab Nabi dia kata, tak pernah aku ajar pun, tapi ingat, kau takbirlah dengan kuat sikit walaupun 1 meter. Jadi mana kita sudah dengar dah Allahu Akbar. Tahulah
Orang dia ikut belakang tu. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi mana selain daripada itu tuan-tuan, apa dia lagi tuan-tuan? Mana suatu pekerjaan hanya akan menjadi amal ibadah jika ada tiga ni. Kalau tidak, tak jadi. Tuan-tuan, macam mana? Yang kita duk jadi banyak sangat duk takbir tu tuan-tuan sebab kita tak faham saja. Kita tak faham tentang konsep tiga perkara ni, qasad dan ta'amud ta'yun. Yang kita duk jadi banyak sangat sebab apa? Kita tak tahu macam mana yang takrif niat tu tuan-tuan. Lintasan dalam hati tuan-tuan. Bila lintasan dalam hati, kalau kita berkata-kata, itu bukan lintasan hati tuan-tuan. Itu orang panggil hati berkata-kata. Allah saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, tanya dia balik pula. Masa kau panjang kata takbir tu, kau buat apa? Aku nak lafaz yang tu lah. Itu bukan niat orang panggil, itu lafaz kau, lafaz hati kau. Jadi mana apa yang betul? Kita belajar dan kita secara orang panggil apa? Jadi saya nak berhenti dulu ni, isyak saya berhenti dulu. Bagi syarat sikit mas, saya berhenti dulu. Ni SOP baru ni. Nah, kalau SOP, kalau SUP dia kena isyak ni begini di situ. Sup kan. Ni SOP. Lepas ni kita bagi inilah daripada kena sup lagi. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itulah di antara perkara yang berkaitan dengan sedikit sebanyak akan memberikan manfaat untuk kita pada malam ini insya-Allah sebagai mukadimah. Insya-Allah mudah-mudahan dah. Jadi maknanya tiga perkara, ingat yang tu. Kita dah belajar. Yang lain semua kita tak dapat kan? Tapi tiga perkara malam ni kita dapat qasad, ta'alluq dan juga ta'yun. Jadi maknanya bila tiga perkara ini, maka kita tidak akan membuatkan satu kesalahan yang mana membolehkan mana menjadi suatu benda yang pelik bagi seseorang tersebut. Allah, lu macam tu menjatuhkan. Okey, mana kita hilangkan sebenarnya. InsyaAllah mudah-mudahan dia baik semua daripada Allah. Yang kekurangan itu mungkinlah daripada kesalahan saya sendiri, dan insyaAllah saya sendirilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak. Jadi mana kalau kata ada salah-salah, jadi mana nak ambil nombor telefon 013 300 3095. Telefon saya terus, "Ustaz, salah ni tak?" Tak apa, saya betul. Tak ada masalah benda macam ni. Buat apa nak belagak buat apa? Aku pun orang Islam juga. Bila aku buat salah, aku pun tak dapat. Jadi mana kita berpandukan Al-Quran ataupun hadis yang sudah tertera di dalam kitab ini insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan qawlan fi'lan ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.